Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang dimuliakan sedang mendengar dan hormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, kerana dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana kita ni dah sampai kepada penghujung Ramadan dan hari ini merupakan hari yang ke-19. Kita akan masuk fasa, dalam erti kata fasa yang 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, yang mana dengan kehadiran Ramadan itu menjadikan kita lebih bersemangat untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi keupayaan, Allah taala masih memberi peluang dan ruang pada kita dalam hidup kita ini dapat melakukan amalan yang sangat mulia, amalan yang dapat kita lakukan, iaitu rukun Islam kita yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadinya bila mana kita ni berada dalam suasana bulan Ramadan dan kita berada di penghujung kepada bulan Ramadan, inilah antara perkara yang Allah beritahu setiap kali dalam kehidupan kita ni, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan itu, yang Allah jelaskan, diturunkan Al-Quran. Dan diturunkan Al-Quran itu juga terdapat satu malam yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadr, yang mana Allah menjelaskan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadr. Jadi bila sebut Lailatul Qadr ini, tuan-tuan, berlakunya di bulan Ramadan. Bahkan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah gandakan, berganda-ganda, tuan-tuan. Umpamanya amalan fardu kita digandakan 70 kali ganda, amalan sunat kita digandakan kepada fardu. Alangkah ruginya kalau sifat diri kita ni sebagai hamba Allah, yang Allah masih memberi peluang kepada kita ini, kita tidak merebut peluang tersebut. Maka Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran untuk kita jadikan amalan dalam hidup kita yang Allah nak beri peluang kepada kita adalah antara disebutkan supaya kita ingin tahu, supaya kena tahu, bukan ingin tahu saja, tapi kena tahu, dan untuk kita semangat untuk kita melakukan, kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah SWT menyatakan, wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi kita ni, tuan-tuan, alhamdulillah,
dalam suasana PKP ni juga masih diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Cara ni urip iki masih diwai urip ngelakoni ngamal ibadah. Syukur kita kepada Allah. Ada bicara wong joli ngomong syukur sang kuasa untuk ngelakoni ibadah. Jadi ojo ibadah itu ditinggal begitu saja. Jangan ibadah itu ditinggal begitu saja. Maka jadikanlah apa yang Allah sebutkan pada kita itu ialah ibadah yang kita buat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kerana malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Akbar. Inilah setiap kali kita dijelaskan oleh ulama kita bagaimanakah kita nak memenuhi keperluan kita ini dalam menyambut malam akhir daripada bulan Ramadan, 10 akhir daripada malam Ramadan. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan terdapat satu malam yang amat bermakna kerana Allah mengetahui, memberitahu kepada kita bahawa Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi untuk kita merebut peluang tersebut, ulama menyatakan pada kita ini bahawa sesungguhnya kalau kita melakukan amal ibadah dalam amal malam tersebut, Allahu Akbar, kita seolah-olah walaupun umur kita ni umur baru 50 tahun, 40 tahun, tapi malam tersebut kalau kita dapat melakukan amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala, bahawa sebenarnya hamba seorang itu melakukannya selama 1000 bulan. Allah, 1000 bulan nak dibandingkan kalau 1000 bulan hampir kepada 80 tahun lebih kurang. Tuan-tuan, alangkah ruginya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka cita ni sifat hamba Allah, raihlah kasih sayang Allah, penuhilah malam tersebut untuk melakukan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada apa yang kita dikerjakan. Di dalam hadis, dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i daripada Abu Hurairah telah berkata, ketika mana telah datang bulan Ramadan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, telah difardukan Allah ke atas kamu untuk berpuasa. Dibuka padanya pintu-pintu surga, ditutupi padanya pintu-pintu neraka, dirantainya padanya syaitan-syaitan pada malam Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan. Siapa yang terlepas daripada kebaikan ini, hilanglah kelebihan itu, sabda baginda. Maka kita ni jadikan sifat untuk memenuhi akhir dari 10 Ramadan ini, apakah amalan yang nak kita lakukan. Ni tuan-tuan, kita bukan hanya sekadar tahu, tetapi kejarlah sebanyak mungkin kebaikan daripada akhir daripada Ramadan. Antaranya ulama menyatakan pada kita apakah amalan pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Antaranya disebut ulama iaitu pertama, menghidupkan malam dengan mengerjakan ibadah solat serta membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Inilah antara amalan yang disarankan ulama pada kita. Kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata yang bermaksud, sesiapa yang bangun malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan ini, muhasabah diri, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, inilah peluang yang Allah bagi pada kita ni, yang menjadi keutamaan hidupkan malam dengan mengerjakan ibadah solat serta Al-Quran. Lain tak bukan pada kita ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita kena utamakan solat, umpamakan Al-Quran. Inilah panduan hidup manusia. Selagi mana manusia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tak akan sesat. Ini antara amalan untuk kita lakukan. Ibadah solat. Solat ni umum, tak kira, terutama sembahyang wajib, fardu kena jaga.
apatah lagi yang sunat-sunat yang lain, nawafil. Ya tak? Kita kena lakukan. Bahkan bukan itu saja, amalan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Yang kedua, ulama menyatakan membangunkan ahli keluarga seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana daripada Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah tidak masuk pada malam 10 akhir Ramadan, terakhir daripada Ramadan, maka ia akan menghidupkan malam-malam itu dan membangunkan ahli keluarganya dan akan menjauhi daripada segala dan menjauhi daripada membuat hubungan suami isteri. Inilah antara Nabi sebutkan pada kita melalui Aisyah radhiyallahu anha. Kerana pada malam tersebut jadikanlah sifat kita ini yang Nabi anjurkan pada kita, untuk kita, bukan kita seorang untuk beramal, bukan mak aja, bukan bapak aja, maka kita kejutkan ahli keluarga kita. Jadi, dan pendengar yang rahmati Allah Ta'ala, menjadi keutamaan pada kita ini akhir Ramadan, kita kejutkan ahli keluarga kita ni. Ya tak? Kita pun dah tak ke masjid, ya tak? Dah tak pergi tarawih, dah tak pergi semalam pergi masjid. Biasa kalau malam Ramadan akhir ni tuan-tuan, masjid-masjid kita ni penuh kan? Mula daripada 20 Ramadan, 21 sampai akhir, sentiasa masjid kita dikunjungi kan? Dikunjungi mereka-mereka yang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi oleh kerana kita ni tahun 1440 Hijrah ini puasa duduk kat rumah, makna kita pun itikad dalam rumah, tempat kita sembahyang. Ya tak? Sebab itu dalam kehidupan kita jadikan rumah kita ni khusus satu tempat untuk jadikan kita tempat ibadah. Mana bilik utama ke, kita jadikan tempat kita sembahyang beramai-ramai, sembahyang berjemaah. Sebab itu Nabi sarankan kepada kita ni, bila Ramadan akhir, apatah lagi akhir Ramadan, Nabi kejutkan ahli keluarga. Begitu juga kita ni, kita cuba usahakan untuk dalam hidup kita ni, kita rebut peluang untuk kejut, untuk sama-sama dengan ahli keluarga kita melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW juga, ulama juga menyatakan pada kita, oleh kerana Nabi menjelaskan kepada kita, ulama menyatakan beriktikaf di dalam masjid dengan melakukan perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, seperti solat, zikir dan sebagainya. Kerana Rasulullah SAW beriktikaf ketika mana 10 malam yang terakhir. Ini adalah saranan daripada ulama. Tetapi oleh kerana kita hari ini nak beriktikaf kat masjid dah tak boleh pergi masjid, kerana kita iktikaf lah. Iktikaf macam mana? Kita bangun malam duduk di tempat, di mana tempat kita melakukan amal ibadah, ruang tempat kita melakukan amal ibadah. Ya nak? Kita bergilir dengan ahli keluarga kita untuk kita menghidupkan malam. Bahkan apa amalan yang kita laksanakan adalah untuk jadikan amalan Ramadan, yang mana kita jadikan untuk kini sentiasa berdoa kepada Allah dengan meminta keampunannya. Macam kita minta kepada Allah tadi, doa yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diajarkan oleh Nabi pada kita. Kerana Aisyah pernah bertanya kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, apakah yang perlu dikatakan, diamalkan pada malam Lailatul Qadar? Dan kan si Nabi sini minta kepada Nabi, apakah amalan yang khusus atau amalan yang nak diamalkan pada malam Lailatul Qadar? Maka baginda Rasulullah SAW berkata, katakanlah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Engkau Maha Mulia. Ini kita memuji kebesaran Allah Ta'ala. Dan suka kepada pengampunan, maka ampunilah aku, fa'fu anni. Inilah antara doa yang kita disarankan oleh Nabi SAW, supaya kita paling kurang kita minta keampunan, minta ampun kepada Allah. Moga-moga dengan keberkatan Ramadan dan juga keberkatan malam Lailatul Qadar itu, segala
dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Dan yang akhir, yang kelima, Nabi SAW atau ulama menyatakan pada kita, amalan yang kita lakukan akhir daripada bulan Ramadan, 10 akhir daripada Ramadan, bersedekah dengan keikhlasan kepada Allah. Pasal apa tuan-tuan? Sedekah, umpamanya kita bersedekah pada malam Lailatul Qadar atau bertepatan pada Lailatul Qadar itu, kerana jika seseorang yang dilakukan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan sedekah itu juga akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulannya, lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan. Kita ni Allah, makna kebaikan yang Allah nak bagi pada kita berlipat-lipat kali ganda, bukan hanya 1000, bukan lebih daripada tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kehadirannya Ramadan 10 akhir, inilah sebahagian daripada amalan. Banyak lagi tuan-tuan amalan nak kita buat. Ini bergantung kepada kemampuan diri kita ni. Jadi mudah-mudahan dengan 5 ini menjadikan satu asas untuk kita untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam arti kata, bila ditanya pada kita, bila malam Lailatul Qadar tu? Bila ni malam Lailatul Qadar? Nabi disebutkan, orang kata pada kita 10 yang akhir daripada Ramadan. Kalau 10 start daripada 21, 22, 23, 24 sampailah habis. Jadi disebutkan daripada Mursal telah berkata, aku telah bertanya kepada Abu Zar. Ini sampai Nabi bertanya kepada Abu Zar, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu telah bertanya? Bagaimana kamu telah bertanya Rasulullah mengenai malam Qadar? Orang tanya pada sahabat, kan kau dah bersama dengan Rasulullah, tanya dengan Rasulullah, bila malam Lailatul Qadar tu? Sahabat yang bernama Abu Sa'id tak bertanya lagi, adakah ia sama, adakah malam itu bersama dengan Nabi? Dan apabila wafatnya nama Nabi itu, maka ia diangkat, ataupun malam Qadar itu ianya sehingga hari kiamat? Berkata Rasulullah SAW, bahkan ia sampai hari kiamat. Aku bertanya lagi kepada Abu Zar, mana bagian pada malam bulan Ramadan? Ditanya khusus ni pada bulan Ramadan. Berkata Rasulullah SAW, carilah kamu pada 10 yang terawal dan 10 yang akhir. Ini saranan Nabi menyatakan kepada sahabat Abu Zar tadi, menyatakan carilah kamu 10 yang awal. Mana kita pada awal Ramadan kita dah bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah. Bahkan Nabi juga tegaskan kepada kita 10 yang akhir. Maka Rasulullah SAW ketika itu bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, sehingga aku melihat Rasulullah SAW berhenti ketika maka berhenti seketika. Aku pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, mana satu yang 20 itu tadi, wahai Rasulullah? Sahabat ni tuan-tuan, bila rasa tak puas hati, tanya lagi. Maka Rasulullah SAW bercakap dengan sahabat, sehingga aku melihat Rasulullah SAW berhenti ketika, maka aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, aku bersumpah ke atas engkau dengan hak aku ke atas engkau, boleh tak engkau beritahu aku mana 10 malam itu, mana salah satu malam Lailatul Qadar itu? Maka Rasulullah SAW, ini Rasulullah SAW ditanya, maka Rasulullah SAW menyatakan dengan wajah yang agak marah, tuan-tuan. Kita bukan marah, tetapi menyatakan, mengiyakan. Maka Rasulullah menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW marah selalu daripada ini sejak aku berkawan dengannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, carilah pada 7 yang terakhir, ataupun jangan kamu tanya lagi selepas daripada ini. Maknanya Nabi SAW menyatakan cari yang 7. Maknanya yang 7 yang ganjil lah, daripada 21, 23, 25, 27, 29. Mana itu antara yang disebut oleh Nabi SAW
yang kita ni Nabi nyatakan cari yang akhir tu dia gaji. Maka kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, maka jadikanlah sifat kita orang yang kasih untuk raih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rebutlah peluang kita pada bulan, pada akhir 10 yang akhir daripada Ramadan. Jadi insya-Allah sedang mendengar mati Allah Ta'ala, ini antara sedikit sebagian daripada amalan-amalan yang kita dapat lakukan di akhir 10 akhir daripada Ramadan, insya-Allah. Jadi sekadar dulu, mohon ampun, mohon maaf pada kata-kata yang belum salah sebagainya lain tak bukan untuk raih kasih sayang Allah Ta'ala. Kita hari dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan kalam yang mulia, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.